Assalamualaikum tuan-tuan. Kalau rasa video saya bermanfaat untuk tuan-tuan, saya mohon tuan-tuan give thumbs up, like, share dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay guys, Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat satu video. Dah seminggu, 2 minggu saya tak buat video. So saya dapat beberapa mesej untuk saya buat video berkenaan dengan bagaimana kita nak DIY CCTV, kamera CCTV. Right? Benda ni benda yang senang, yang kita boleh buat sendiri, yang tak perlu panggil orang. Jadi saya akan buat video sehingga anda boleh faham bagaimana kita nak melakukan pendawaian dan apakah komponen ataupun alat-alat penting dalam pendawaian serta alat-alat penting yang perlu ada dalam sistem CCTV. Okey, saya go through daripada basic sampailah ke habis. Jadi kalau ada apa-apa soalan, tuan boleh message ataupun letak message di bawah atau komen di bawah channel saya. Saya akan reply insya-Allah. Kalau tak ada masa, saya akan cuba reply secepat mungkin. Okay guys, perkara pertama, kita terus jump kepada introduction dahulu. Ada dua jenis CCTV. Okay, CCTV yang pertama jenisnya adalah analog. Okay, jenis yang kedua adalah IP camera ataupun digital camera. So kita perlu tentukan jenis mana yang kita nak guna untuk sistem kita. Okay, once kita dah tentukan, kita kena tahu berapa bilangan kamera yang kita nak guna. Semua penentuan ini adalah amat penting kerana ia akan efek ataupun memberi kesan kepada kos pemasangan, kerana kos bagi setiap kamera dan pendawaian adalah berbeza. Okey, tuan-tuan. Jadi perkara pertama yang saya nak tunjuk adalah introduction saja secara rambang. Apakah beza antara analog camera dan juga digital camera? Okey. Di sini saya ada HIK Vision analog camera. Ini adalah kamera analog yang berbentuk bulat, kita panggil. Spesifikasi pada, saya rasa ini adalah 5 megapiksel yang saya beli. This one ada 5 megapiksel. Focal length dia 2.8 mm dan working voltage dia adalah 12 volt DC pada lebih kurang 300 lebih milliamp. Okey. So ini adalah analog camera. Okey, kita tengok ujung. Ini adalah analog camera. Lihat apa yang ada konektor dia. Apa yang kita perlukan bagi pendawaian atau pemasangan analog camera. Kita lihat yang pertama, ini adalah konektor untuk power. Okey, so ini adalah 12 volt konektor. So kita perlu sambungkan kamera ini kepada power source ataupun transformer yang memberi voltage voltan 12 volt DC. Okey. So kita kena belilah power supply-nya. Yang kedua, ini adalah BNC. Okey, BNC connector. So kita perlu ada BNC connector. Ini adalah kabel yang membawa image, okey, yang memberi image. So ini akan kita sambungkan kepada recorder kita. Okey. Kita perlu ada recorder untuk memastikan sistem analog camera berfungsi. Okey. So apakah ini? Yang ini adalah untuk tukar kamera punya setting dan juga sistem pengimagean. Okay, kita tahu analog ada macam-macam, ada AHD, TVI, CVI, CVBS. Ini adalah bergantung kepada recorder kita. Okay, so kita menggunakan jenis apa? Kita perlu tahu sama ada dia TVI, AHD ataupun CVI. So dalam memastikan penggunaan kita beli kamera, kita juga perlu tahu decoder kita atau recorder kita dia menggunakan sistem yang mana. Okey, macam saya menggunakan sistem AHD. So saya akan tentukanlah pada AHD supaya memberi gambar yang lebih menarik atau lebih higher resolution. Yang CVBS ni resolution dia amat rendah. Okey, so
kita kena tahu kamera kita compatible tak dengan kita punya recorder ataupun DVR. Okey. So ini adalah analog camera. Okey. Dan ini adalah digital camera, digital IP camera. Kita boleh lihat di sini ada spesifikasi mengenai kamera ini. Okey. Tertera di sini ini adalah IP kamera 4 megapiksel, 2.8 mm focal length, PoE 48 volt atau 48 volt PoE. Okey, kita lihat konektornya. Apa yang ada? Kita lihat ada hanya satu, iaitu RJ45 ataupun Ethernet LAN. Kenapa? Kerana dia adalah PoE. Adakah ini tidak menggunakan power? Tidak, dia juga menggunakan power, tetapi powernya telah disupply kepada Ethernet LAN. Okey, ini adalah fungsi special yang ada pada kamera ni. Okey, dalam kamera IP kamera yang biasa, dia mempunyai dua kabel. Satu adalah RJ45 untuk connection, data connection. Okey, lagi satu adalah kabel untuk power. Okey, biasanya dia pakai 12 volt juga. Okey, dalam case ini adalah PoE, power over Ethernet. Okey, power over Ethernet menggunakan 48 volt kebiasaannya. Okey. Okey. Apa yang kita perlu tahu lagi dalam kamera? Okey. Ada dua jenis kamera ataupun dua bentuk kamera yang kita panggil. Satu begini adalah dome. Okey. Dome ni sesuainya kita pasang begini di atas siling. Okey. Kita perlu skru dan pasang di atas siling. Ini adalah dome. Okey. Dan ini adalah bulat. Okey. Seperti bulat kan, bulat. Ada yang bulat, betul-betul bulat silinder, kita panggil bulat. Okey. Ada kamera yang kita panggil vandal proof. Okey. Ada yang vandal proof, ada yang bukan vandal proof. Macam mana kita nak tahu dia vandal proof ke tak vandal proof? Kita ketuk. Okay. This is metal. Metal. Ini plastik. So ini bukan vandal proof, ini dua adalah vandal proof camera. Dia panggil sebegitu. Okey. So lebih sukar untuk orang pecahkan jika kita letak di luar. Biasanya kalau premis yang luar komersial, dia menggunakan vandal proof. Biasanya, tidak semua, kebanyakan pun menggunakan plastik. Okey, sekiranya indoor. Okey. Seterusnya, apa yang kita perlu tahu ciri-ciri pada kamera selain daripada bentuk dome, bulat, metal, vandal proof ataupun plastik. Okey. Kenapa perlu metal? Kenapa perlu plastik? Oh, ini saya lupa terangkan. Metal kebiasaannya secara teorinya kita tahu metal ni adalah heat dissipation dia lebih tinggi berbanding plastik. So jadi panas kamera ni tidak terkurung dalam case dia, so dia mudah dibebaskan. Yang ini kurang. Jadi lifespan secara teorinya lifespan untuk plastik adalah lebih rendah daripada yang metal. Tapi buat masa ini saya pakai metal dan plastik lebih kurang saja dia punya lifespan dia. Okey. Dan seterusnya perkara yang kita perlu tahu adalah kamera ini ada jenis outdoor dan ada jenis indoor. Sekiranya kita menggunakan kamera ini dalam indoor, kita tidak perlu membazir duit menggunakan kita beli kamera yang lebih mahal untuk tujuan outdoor. Ini adalah kamera untuk tujuan outdoor kerana dia dia tertutup dengan baik, seal. Okey. So masa kita beli tu, kita boleh tengok sama ada dia IP65 rating ataupun bukan. Kebanyakan yang saya beli macam ni, ini adalah IP55 saya rasa. So kalau IP55 pun dah cukup untuk splash, tahan splash hujan, dan juga begini. Yang ini IP65 tak salah saya. Okey. So yang begini adalah sesuai untuk outdoor. Yang ini adalah kamera yang bukan design untuk outdoor, dan kita boleh lihat, saya boleh rasa penyambungan antara case ni dengan yang bawah tidak ditutup dengan rapi, dan kalau kita letak di luar mungkin boleh ada air yang boleh masuk dalam kamera ini dan menyebabkan ia rosak. Okey, so kita kena tahu kesesuaian di mana kita nak letak
kamera kita, dan kos sekiranya kita letak di dalam bangunan atau di dalam rumah, kita tidak perlu invest kepada kamera yang lebih mahal atau case yang lebih mahal. Okey. Dan soalan yang seterusnya berkenaan dengan resolution mana lebih baik, itu semua saya akan compilkan dalam, atau saya ceritakan dalam video mengenai kamera sahaja. Okey. Yang ini saya hanya touch mengenai introduction sahaja. Okey. Bagaimanakah kamera ini menyimpan image-nya ataupun videonya? Okey. Bagi sistem analog, kita perlu sambungkan image-nya kepada DVR. Okey. DVR adalah satu alat yang mana kita akan sambungkan kepada TV ataupun monitor, dan di dalamnya kita letak hard disk. Dan hard disk ini berfungsi untuk merekod segala video yang ada keluar daripada kamera analog ini. Okey. Dan DVR juga akan saya terangkan secara terperinci dalam video yang berasingan. Okey. Sekarang untuk digital IP camera ataupun digital camera kan. Kalau digital camera pula, macam mana penyimpanan atau penstoran image video daripada sini? Okey, ada dua sistem. Okey, ada certain kamera, setengah kamera yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan memory card. Okey, kalau yang ada memory card, so maksud kita boleh masukkan memory card dan semua recording akan masuk ke dalam memory card. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang tiada memory card, macam ni tak ada memory card, dia akan disambungkan kepada NVR. Kita panggil NVR. Okey, kalau analog kita panggil DVR, kalau digital kita panggil NVR. So, dia akan disambungkan kepada NVR. So, di NVR ni yang akan menyimpan semua data-data daripada kamera. Okey. Itu sahaja untuk saya rasa penerangan kamera secara general, dan saya akan sambung selepas ini adalah berkenaan dengan recorder dari segi NVR ataupun DVR. Okey, so saya akan terangkan selepas ini satu persatu berkenaan dengan DVR. Jadi selepas itu baru saya touch balik mengenai kamera. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya mohon harap like, share dan subscribe video saya. Assalamualaikum.